الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pertama-tamunya kita rafa'kan ngasih syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kita kesempatan pada malam ini untuk kita sama-sama kita berkumpul, kita bertemu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, ahli jawatan kuasa, kaki tangan, pegawai Masjid Datuk Kelana Petra Lila Muhammad Yusof Sikamat, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Cikgu Hamizi daripada tim audio kuliah, tuan-tuan sedang hadirin hadirat yang dirahmati Allah, menyambung perbincangan kita menggunakan kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak dalam Islam, karangan Abdullah Nasir Alwan. Masih lagi membincangkan berkenaan dengan fasal 2, kita sambung, iaitu perasaan naluri terhadap anak-anak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Furqan ayat 74, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina yaquluna hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Dan mereka yang mengatakan, wahai Tuhan kami, berikanlah kami dari isteri-isteri kami dan keturunan kami cahaya mata, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pengarang membawakan perbincangan berkenaan dengan doa yang dibacakan, sering kali kita bacakan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, penyejuk mata kita, isteri, anak-anak. Supaya apa? Supaya mereka ini tidak tuan-tuan, membantu kita untuk masuk ke dalam syurga. Sebab Allah kata dalam ayat lain, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Tuju untuk siapa? Tuju untuk orang lelaki. Tuju untuk orang lelaki. Supaya apa? Allah Subhanahu wa taala suruh kita ni jaga diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum, dan keluarga kamu daripada api neraka. Allah suruh kita buat kerja. Allah bukan suruh kita duk ontok saja, tidak. Tapi Allah suruh kita suami kena buat kerja. Jaga keluarga kita, jaga bini kita, jaga anak-anak kita. Mereka ni tak terjerumus masuk neraka kalau mereka ni terjerumus dengan kita-kita sekali mereka tarik. Takut, paling takut. Sebab itu tuan-tuan, bukan senang
dalam pendidikan yang disebutkan oleh Abdullah Nasir Alwani, untuk mendidik anak dengan isteri bukan senang. Nabi Nuh alaihi salam dia didik anak dia, mai anak, naik sekali aku punya kapal ni, bahtera aku ni. Anak dia tak mau. Oh, dia kata ada gunung sana, aku naik kat sana lagi tinggi. Tenggelam. Nabi Lut alaihi salam, dia kata kat bini dia, hang tolonglah, tosah dia buat perangai lagu ni. Tak ketahuan hala ni ada orang mai jadi tetamu kita, tolong jaga dia elok-elok tak. Yang pergi bagi tahu kepada penduduk-penduduk. Kata apa? Oh, ada hak segak-segak isteri. Cukup bahaya. Isteri Nabi Ayub alaihi salam kata kat bini dia, hang boleh bertahan ke dengan aku ni? Isteri lari. Bukan senang. Itu kita kata isteri qaddilai. Makna kata dia tulang rusuk yang bengkok, yang bukan senang untuk kita luruskan. Anak-anak adalah permata yang disebutkan oleh Nabi sebagai ibarat kain putih. Kita yang mencorakkan dia, sama ada nak menjadikan dia Yahudi ke, Nasrani ke, Majusi ke, terpulang atas kita. Jangan sampai satu tahap kegagalan pendidikan kepada anak-anak ni memberikan kesan yang cukup besar kepada kita. Cukup takut kita gagal mendidik mereka. Kita jangan didik mereka supaya mereka ni nakkan harta, nakkan duit. Jangan. Berilah pendidikan kepada mereka supaya mereka ni ada hidup beragama. Tahu waktu semayang tepat waktu. Tahu yang bahawa zakat kena bayar. Tapi kalau kita gagal didik mereka benda-benda basic tu, habis. Benda basic. Hormat orang tua. Kalau hang nampak orang bayar dengan abah, hang tolong bagi salam. Kalau hang boleh shake hand satu kali, tolong shake hand satu kali. Kalau hang nampak dia sama bayar dengan abah, hang boleh cium tangan dia, tak ada masalah. Kalau hang nampak satu makcik yang sama bayar dengan mak hang, tolong hormat, bagi salam. Apatah lagi dia kawan dengan mak. Kalau mak mati ke apa ke, hang tolong kawan lagi dengan dia, tanya balik khabar dia ke apa ke. Dulu mak pernah bagi zakat dekat dia. Jangan mak mati hang tinggal lagu tu pula, hang kena apa sambung pula bagi zakat balik dekat dia, sedekah ke apa ke. Nampak? Agama dia simple, tapi atas hidah nak buat lagu mana, sambung. Dimaksudkan dengan perasaan naluri ialah melahirkan apa yang dicetuskan oleh Allah Ta'ala ke dalam hati kedua ibu bapa dari sifat-sifat cinta, belas kasihan dan rahmat terhadap anak-anak. Itu fitrah Allah bagi rezeki. Tuan-tuan, ada yang Allah uji tak ada anak, ada yang Allah uji ada anak tapi jadi tak ketahuan hala, lagi takut. Allah uji tak ada anak, takut orang kutuk. Tapi lagi takut Allah uji dia bagi anak tapi tak jadi orang. Banyak jadi doktor sendiri, faham tak tuan-tuan? Doktor pakar. Ramai belah kita ni pun ramai. Masuk rumah orang itu ini, bila kita marah pak dia kata aku pun tak boleh nak buat apa dah. Kita kata kalau lagu tu kita serahkan kepada pihak polis. Polis dah tangkap dah tuan-tuan, keluar balik 5-6 tahun depan, keluar balik buat perangai balik. Bapak ni pening kepala dengan anak tu. Ada asal sayang, tapi lama-lama jadi merapu. Pernah saya jumpa satu hamba Allah tuan-tuan, anak ni halau pak dia daripada rumah. Dia duduk rumah dengan pak dia ni, entah dia geram gaduh macam mana tak tahu tuan-tuan, dah halau pak dia. Dia minta duit nafkah bulan-bulan. Dia kata kat bapak dia, duit nafkah aku mana? Umur 24 dan 25, minta duit nafkah lagi pada bapak. Bapak kata, macam mana aku nak bagi? Hang dah besar dah.
Oh, dia kata kalau lagu tu bapak keluar daripada rumah. Bapak ada keluar dari rumah. Tuan-tuan, aduh tuan-tuan, tak boleh nak kata apa. Kan bapak selalu jumpa dengan saya, jemaah kita juga lah bapak dah tu. Kita pun tanya, habis bulan-bulan lagu mana? Dia kata nak buat lagu mana? Rumah saya bayar. Tapi anak dah halau saya. Saya kata bincang balik, halau anak balik Kita kata lagu tu lah. Oh, dia kata bukan senang Ustaz. Bukan jenis harimau ni Ustaz. Bukan jenis harimau anak ni. Boleh kita halau-halau syuh-syuh lagu tu, bukan jenis kucing ni. Bukan jenis harimau ni. Jenis dahsyat lagi Ustaz. Saya dia boleh halau pak dia, mak dia pun dia boleh halau. Ni kan orang lain yang tak ada kena-mengena. Tapi ada lah sikit, anak dah tunjuk pisau cantik dah. Telefon polis ambil sabit dia tunjuk pisau tu je boleh tangkap. Sabit dia tunjuk pisau boleh tangkap. Alhamdulillah. Bagi tuan-tuan, kadang kita takut dengan perhiasan dunia yang rupa-rupanya tuan-tuan kadang boleh menjadi fitnah kepada kita. Cukup takut kan? Kadang kita dihidup lagi jadi fitnah kat kita betul. Kita kerja siang malam duk cari harta ni tuan-tuan. Cari. Tahu-tahu dia dah besar sikit, abah, saya nak pakai duit abah. Habis tu abah jual rumah ni abah, saya nak duit. Sebab abah pernah bagi tahu saya, rumah ni abah nak bagi saya kan. Abah tak payah tunggu abah meninggal baru bagi. Lah abah bagi, abah jual, abah bagi duit saya. Ada jenis lagu tu. Dahsyat. Kegilaan yang kita duk penat cari dengan kudrat kita, kita boleh jual bodoh tuan-tuan. Rumah kita, kenapa kita nak jual? Kalau kita jual, duit dapat kat kita tak apa. Betul? Ini jual tuan-tuan, duit dapat kat anak. Dia tak ada apa pun. Ada tak jenis lagu tu? Ada. Lagi dahsyat, mati hari ni kita, besok cari orang dah nak beli rumah tu. Mati kita, mati hari ni, tuan-tuan, besok anak dah cari orang dah, siapa nak beli rumah tu? Tuan-tuan, ada. Gagal kita didik anak. Gagal. Kan? Sambung. Dia kata apa? Islam cukup jaga perkara tersebut. Jadi ibu bapa tadi tu dia kena memahami berkenaan dengan kemaslahatan. Semua perasaan dalam diri belas kasihan yang berasal dari hati, serta semua kemungkinan dan persoalan-persoalan ini, wahai saudara yang mulia, akan anda mendapatinya terhurai dan akan diperjelaskan dalam fasa ini. Pengarang kata apa? Ni aku nak cerita dekat hampa ni banyak benda berkenaan dengan pendidikan anak-anak. Dia bukan cerita pendidikan anak-anak ni waktu kecil je ada. Dia jadi masalah adalah kesan daripada pendidikan yang kita gagal berikan kepada dia dengan sempurna. Cukup takut perkara tersebut. Kan? Ada satu hamba Allah, saya ada satu kuliah tuan-tuan. Saya kata lah dalam kuliah saya kata tuan-tuan, kita jadi mak pak walaupun kita dah berumur, kita tetap kena ada tanggungjawab dengan anak kita yang dah besar. Saya camah lagu tu, camah lagu tu tuan-tuan. Saya kata pula, tuan-tuan, tak kira lah menantu ke yang duduk dengan kita, anak kita ke, kalau kata tak semayang, duduk rumah kita tuan-tuan, ambil tindakan. Saya kata begitu, betul. Hang duduk rumah aku, hang makan daripada hasil tangan aku, nak suruh semayang payah, susah begitu. Sedangkan Allah suruh apa yang mula-mula? Allah suruh jaga diri kita dan keluarga kita daripada api neraka, betul tak? Tapi bila kita suruh melakukan amal kebaikan untuk membawa dia ke syurga, dia tak mau ikut, takkan kita nak biar lagu tu, ambil tindakan. Sampai satu tahap dia kata apa? Hamba Allah ni dia kata apa? Dia kata, ustaz, saya halau anak saya. Dia halau anak pada rumah, betul ke ustaz? Saya kata, kalau saya buat lagu tu. Kalau saya buat lagu tu, aku nak biang. Aku dah tegur 10 kali tak jalan, bagi peluang. Tapi kalau sampai satu tahap aku tak boleh nak buat apa dengan hang boleh kemas barang hang nampak pintu besar pula. Bukan aku tak bagi peluang,
Bagi peluang. Tapi mak kata apa? Biar anak tu penat tu, tak sembahyang subuh. Anak tu lewat balik tu, bagi dia rehat sat, tak sembahyang maghrib. Tuan-tuan nak simpan ke tu? Bukan suruh halau buat apa, halau suruh fikir. Pintu kita terbuka kalau dia nak mai balik, kalau dia dah bertaubat, kalau dia dah berubah, dia sembahyang balik, pintu buka. Buka anak kita. Takkan kita nak halau buta je. Hang nampak pintu tu, hampir mengaji dulu, hang buat apa dulu, hang cari kepastian dalam hidup hang kenal Tuhan, nanti hang balik. Kalau hang dah boleh sembahyang apa semua cukup amai. Tuan-tuan aku tu ya, tak boleh nak kata apa. Tuan-tuan tu tadi kes polis lah apalah, ada jenis aku tu. Ada jenis aku tu. Kan? Sama juga dengan menantu. Betul. Menantu main tabuh anak kita, pukul anak kita, tuan-tuan nak diam? Tuan-tuan nak diam? Jangan diam tuan-tuan. Anak kita kena pukul, kita jentik anak kita pun tak. Tahu-tahu anak perempuan kita, hak kita sayang, kena penumbuk sepak terajang, tuan-tuan nak sengak? Sengak. Ambil anak tu balik, pergi report polis, buat medical check up, dapatkan surat daripada pihak hospital ataupun klinik berkenaan dengan perkara tersebut. Sekarang raport kesihatan perubatan tadi tu boleh panjangkan kepada polis kalau nak ambil kes sivil, ataupun tuan-tuan nak bawa kes kepada kes fasah ke, boleh, tidak ada masalah. Kerana penganiayaan dilakukan. Baru ni ada satu amal siapa saya minggu lepas, ada satu Pak Haji pun dia kata, Ustaz, anak saya ni pukul orang. anak dia yang pukul bini. Anak saya ni jenis pukul menantu. Boleh tak saya ambil menantu saya ni bawa lari? Pak mentua ni, saya kata ambil bawa lari. Dia kata kalau biar habis kena pukul Ustaz. Macam mana Ustaz rasa macam mana? Saya kata bawa lari. Habis bini lagu mana? Tahu bini tu mengaji dengan Ustaz mana? Tahu dia kata kena taat. Kena taat 100% dengan suami. Nak taat apa? La ta'ata fi maksiatillah. Tidak boleh taat dalam perkara maksiat kepada Allah, tak boleh. Taat ni pun nak kena faham. Ketaatan, apa yang dimaksudkan dengan taat? Kalau sampai taat, kena buli sepak terajang, taat ke tu? Itu bukan taat. Itu satu penganiayaan yang sangat dahsyat. Muka lebam jangan cakap, tunjuk gambar pula kat kita. Allahu Akbar. Kita kata ambil menantu tu bawa lari. Nanti buat report polis ke apa ke, itu yang patut. Pergi mahkamah syariah, kalau boleh tahan lah. Kalau tak boleh, mohon je lah fasah. Kerana pukul ataupun cerai biasa ke apa, kita ajak, kita beritahu cara-cara dah. Pergi mahkamah syariah, ada lawyer lagi cantik, dia akan uruskan. Kalau tak ada, boleh pergi Jabatan Bantuan Guaman, ambilkan nasihat dan sebagainya. Tuan-tuan, ada tak dalam masyarakat kita lagu ni? Ada. Nasib baik pak mertua main peranan. Dia tahu anak ada jahat. Yang kita pak sendiri, kita buat dia. Kita buat tak tahu. Cukup takut. Kasih sayang berpada-pada. Anak tu dah besar pun ada tanggungjawab kita. Hang main rumah aku menantu, hang duduk dengan aku, tolong jaga tata susila. Semayang jangan tinggal, seluar pendek jangan pakai, kan? Barang dapur hang tak beli, kalau aku kaya tak apa. Ini duduk rumah kita, beras pun tak beli, sebutir pun tak pernah beli. Beras kita ada sapu, sebulan seruni. Jadi makan betul-betul. Cukup takut tuan-tuan, kan? Wallahu a'lam. Sambung. Kedua, ibu bapa secara fitrah terkerah untuk mencintai anak, kan? Abdullah Nasir Ulan kata, memang telah termaklum secara pasti bahawa hati kedua ibu bapa terkerah ke atas kecintaan anak, berakar ummi ke dalamnya segala sifat-sifat belas kasihan, rahmat terhadap si anak, kecenderungan keibu-bapaan dalam soal memeliharanya, serta pengorbanan yang penuh dalam soal keselamatannya. Pak, mak, itu hakikat dah. Saya tertarik, ada satu video orang negro. Anak ada kata ke ayah dah, Dad, dia kata, bapak pasal apa awak tak suka saya? Awak tak suka saya pasal apa?
Dia kata, kenapa kau tanya macam tu? Dia kata, ayah tak pernah sebut ayah sayang saya. Bila saya sembang dengan ayah, ayah buat dia. Kenapa ayah tak sayang saya? Ayah dah panggil. Dia kata, come here. Dia kata, mai Ustaz. Dia kata, stand up, betul-betul hang diri depan aku. Aku nak cakap satu benda dengan hang. Sekarang kau duduk kat siapa? Kat rumah mana? Dia kata, rumah saya. No. Kau sekarang kau duduk rumah aku. Baru dia diam. Kau makan, siapa yang cari makan untuk kau? You, Dad. Oh, baru dia ngaku. Kau tidur atas tilam siapa? You, Dad. Kau tonton TV, TV tu TV siapa? You, Dad. Dia kata, kau tahu tak aku kerja daripada pagi sampai malam, apa yang aku nak buat? Kau tahu ke? Aku nak bagi kau tanggungjawab aku. Aku nak bagi kau education. Aku tak boleh nak sebut perkataan sayang, tapi apa yang kau buat dalam rumah ni, itulah tanda aku sayang kau. Kau makan, aku sayang kau. Kalau tak sayang, aku buat bodoh dengan kau. Ada tak bapak jenis lagu tu? Ada. Dia keluar, dia makan seorang dah. Balik dengan mak bini tanya, abang tak ada apa ke abang balik? Tak ada. Bini salam dia. Salam-salam, tengok tangan kuning semacam lah. Bau-bau tangan suami ni tuan-tuan. Oh, jangan cakap masak lemak. Masak lemak tuan-tuan, daging salai. Bau tu hinggap pergi ke tangan. Dia kata, bang ni daging salai ni. Makan kat rembau. Tak ada bawa apa ke abang balik? Nak bawa buat apa? Hampa pandai lah makan. Bang, beras pun tak ada kat rumah. Pandai-pandai apa? Dia pikak dia aja. Ada tak? Ada jenis lagu tu. Ada jenis lelaki lagu tu. Lagi dahsyat tuan-tuan saya jumpa, dia boleh ride naik motor ni, pergi makan kambing 40 hari, makan termerluh, ikan patin termerluh, makan nasi dagang atas tol, pergi Terengganu ni motor bini tuan-tuan tak ada apa kat rumah, duk minum air TO. Laki ni 40 hari dah balun kambing 40 hari 40 hari lah, 50 hari, 60 hari semua dah. Anda pergi ride, pergi Temerloh, makan ikan patin ni, tunjuk kat Facebook bagai. Hak bini ni tetap ikan bilis kat rumah pun tak ada. Ada tak? Ada. Salah siapa? Salah kita yang educate anak kita tu, sampai hang tak berani nak buat apa kat bini hang. Hang buat bodoh je kat bini hang. Kita ni kena tengok anak kita. Walaupun anak kita lelaki, panggil, hang tahu tak hang nak kahwin dengan ni? Hang tahu tak tanggungjawab suami tu apa dah? Responsibility become husband apa dah? Dia kata tak ada apa lah, melayan isteri lah. No, responsibility you cukup banyak. You kena bawa isteri ke syurga. You kena pastikan makanan dekat rumah cukup. You kena pastikan isteri diberi pendidikan agama yang bagus. You kena pastikan isteri tutup aurat. You kena pastikan anak-anak ni, rupanya banyak tanggungjawab. Tapi kita gagal abang kat anak kita. Habis tu yang jadi kebukui tu, anak kita pergi bukui perempuan ni. Malu kau orang. Sama. Kadang sebab apa tuan-tuan, orang mai jumpa kita, rupa-rupanya anak Pak Imam, takut? Anak ustaz, takut? Ustaz duk ceramah mak. Tuan-tuan, anak ada jadi lagu tu, ada jadi lagu tu. Malu ustaz tu, mai jumpa saya, dia kata, ustaz, saya malu nak letak lagu mana. Anak perempuan saya kena bawa lari orang, bawa pergi Johor. Habis buat lagu mana? Kita cari. Habis tu laki tu dapat nak buat lagu mana? Dapat tu cerita kemudian. Anak cari dulu. Kita nak keselamatan anak tu terjaga, faham tak? Cari anak dulu. Dapat? Hal laki tu cerita nombor 2. Adalah cara dah kita nak buat. Tanya, cek apa semua, pergikan hospital balik, cek atas bawah apa semua tuan-tuan. Adalah kesan-kesan dan sebagainya tuan-tuan, ambil tindakan. Anak perempuan pula kata, jangan bah, tu power saya. Power tu suami kah? Tak. Tapi anak kita hari ni dia tak faham hukum. Hak power tu dia anggap suami. Habis. Kita pula bagi izin bagi anak perempuan kita keluar malam dengan lelaki, boleh kah? Tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan tolong stop benda tu.
Dia dah besar, kita tahu orang suka dia, hamai masuk Minang elok-elok, aku bagi. Jangan tuan-tuan kata, tak apalah nak keluar dengan anak aku malam ni. Oh malam ni malam Sabtu, tak ada apa, bagi keluar. No. Tuan-tuan buat lagu tu, neraka tempat tuan-tuan. Sebab tuan-tuan tak berani nak buat ku anfusakum wa ahlikum naro tu, tuan-tuan tak buat. Tuan-tuan buat bodoh untuk masukkan anak tuan-tuan ke dalam neraka. Kan tuan-tuan sekali, takut kita. Wa iyazubillah min zalik, minta simpang benda tu. Ramai tak lagu tu? Ramai. Anak perempuan nak keluar malam ni pukul 9 ni. Kita baru balik masjid. Pakcik, hak lelaki tu tunggu depan rumah. Pakcik, tu pakcik, nak keluar dengan dia rasat. Kita pun, tak apalah, elok-elok. Bapak pula kata elok-elok keluar. Lagi karut tuan-tuan. Oh jangan. Responsibility kita selaku bapak kena ada. Kan kadang kita ceramah ni bukan soal tarbiyatul aulad ni, pendidikan anak-anak kecil tak. Anak dah besar pun masih lagi perlu dididik. Anak dah kahwin pun perlu dididik. Kita dah tua, anak kita pun dah ada cucu pun, kita kena didik anak kita. Kena didik. Bahkan pendidikan anak-anak tu kita pun kena didik diri kita. Kadang orang tua ni kadang bukan dengar cakap pun, ada juga. Betul tak? Tak dengar cakap. Orang tua ni kadang tuan-tuan masuk je umur 60, degil tu ada. Tuan-tuan, degil tu ada. Hak degil tu tak boleh kata apa. Tapi degil ni biar pikir panjang bagi anak cucu sayang kita. Dia bila umur 60 ni, dia main dengan perongai, main dengan gadebe, dia main lagu tu. Anak cucu balik rumah bising sikit, pening. Dah nama kata jadi Tok Wan ni tuan-tuan, kena ada lah kita punya sensitif kita. Tapi tuan-tuan, kadang bila cucu main rumah nak marah, hampa tu sadu balik lagi lah, buat pening kepala aku lah. Tak boleh lagu tu. Kita jadi Tok Wan. Ada benda yang kita ni tak suka, tuan-tuan masuk bilik, kunci pintu, tidur. Kan biar normal. Kalau kata anak cucu ni balik diam, adalah something wrong kat anak cucu dia. Bisu ke apa kan? Tak ada tuan-tuan. Nama anak cucu ni kalau main tak pecah tingkap, tak sah. Tak buat apa-apa, tak sah. Tapi kita Tok Wan kena tegur pelan-pelan lah. Jangan main sana, nanti jiran marah. Tegur. Jangan nanti jiran marah, belah-belah sini. Nasihat. Cucu suka lagu tu. Panggil ni, dah minum belum? Belum. Tak apa, naik kereta dengan Tok Wan, jom kita pergi minum mana-mana. Cucu boleh ingat tak sampai tua? Ingat. Oh, atuk dulu bagus. Atuk dulu ajak pergi semayang maghrib. Padahal cucu kita ni umur jajah 3, jajah 4, jajah 5 ni seronok dengan Tok Wan tu, dengan atuk lagu tu. Didik mereka. Didik mereka. Tuan-tuan jangan buat kelaku, jangan buat degil. Kalau cucu tak suka ni tuan-tuan, nak balik tengok tuan-tuan dah meninggal pun tak mau. Saya pernah jumpa tuan-tuan, kita kata ni hantar balik ke tengok Tok Wan dah meninggal. Nak buat apa? Dulu waktu hidup dah suka marah aku balik. Takkan aku nak balik kampung pula tengok dia waktu mati. Hidup pun aku tak pergi. Ni kan mati. Ada jenis degil aku tu. Atuk dia meninggal, dia boleh buat dia. Ada yang orang bapak dia meninggal, dia boleh buat dia. Dia kata nak balik buat apa? Lantak lah. Takut tuan-tuan. Saya ada satu hamba Allah, bapak dia meninggal, dia boleh buat bodoh lah, tak balik. Bukan jauh pada rumah dah. Bagaimana pendidikan diri sebenarnya? Tuan-tuan, takut dulu tu, takut. Sambung, dia kata apa? Dia kata kalau dah tidak kerana adanya yang demikian, kasih sayang kan, kecintaan kan kepada anak tadi, nescaya kedua ibu bapa tidak akan bersabar dalam soal pemeliharaan anak-anaknya, dan mereka tidak akan bertungkus lumus untuk mencukupi anak-anak serta mendidik mereka, mengekang mata di waktu malam dan menjaga mereka dan memerhatikan maslahat-maslahat mereka. Pengarang kata lagu tu. Pengarang kata apa? Dik, kerana tanggungjawab kita buat lagu tu, sengkang mata jaga dia, terutamanya ibu. Hak laki sengkang mata tuan-tuan, nak bekerja sungguh-sungguh cari rezeki untuk anak bini kita. Anak kena didik mereka dengan cara yang betul, itu je. Kan? Spend time dengan mereka, beri pendidikan yang terbaik kepada mereka. Spend time dengan mereka ni tuan-tuan. Walaupun dah besar, kita pun baru bertaubat. Betul tak? Kita pun tuan-tuan nampak masjid ni, nak pencin baru nampak bumbung masjid tu.
Padahal masjid depan rumah ni dan dah 30 tahun dah. Dia duduk pun tuan-tuan depan masjid betul 30 tahun dah. Dia tak perasan depan rumah dia tu masjid. Tiap-tiap hari duk azan ni dengar rumah dia. Dia buat dia lah. 3 tahun nak pencen baru perasan. Lah yang ada masjid depan rumah kita. Baru perasan ada masjid depan rumah kita. Habis tu baru start nak bertaubat. Bila dah start bertaubat, oh rupanya banyak benda aku tak buat lagi. Tak apa, boleh perbetulkan balik. Tayar dah pusing dah, boleh alignment balik tak? Boleh. Boleh balancing balik tak? Boleh. Terus duk takut tak apalah, alang-alang dah tayar dah sengit tu, biar habis sengit. No, stop dulu. Ada education yang kita nak bagi. Walaupun tayar tu dah berjalan, alignment balik, balancing balik, betulkan balik, timbang balik, elok apa semua, okey jalan. Betul tak? Jangan tuan-tuan biarkan mereka hanyut. Sebab apa tuan-tuan, budak-budak sekarang ni banyak hanyut dengan keduniaan. Lagi-lagi hak baru kahwin, kadang-kadang hak dah 2-3 tahun kahwin pun sama aja. Hak lama kahwin pun kadang pun hanyut juga. Nak balik main sikamat, nak tengok kita, tak mau. Luar negara pergi. Saya suka cerita benda ni. Dia boleh bercuti pergi Australia, Perth, Melbourne, dia boleh pergi France, Italy, dia pergi. Bapak dia duduk sikamat, dia saru tak sampai. Faham tak tuan? Selipon ni, engkau kat mana tu? Oh bah, saya pergi KLIA ni bah, nak tunggu flight. Kau nak pergi mana pula? Oh, saya nak pergi luar negara bah, cuti. Oh, cuti berapa hari? Cuti tak lama bah, 2 minggu je. Start bila kau cuti? Dah 4 hari dah. Habis tu, habis 2 minggu tu, habis 2 minggu saya turun kerja lah. Habis kau tak balik rumah abah ke? Tak balik lah abah, minta maaf bah. Anak dah kerja tuan-tuan, bukan jauh pun, nilai pun. Tapi sikamat ni jauh. Sikamat dengan Australia tadi tu mana jauh? Australia tak, sikamat jauh. Tu tak sampai. Australia tu dekat. Oh takut tuan-tuan. Tuan-tuan jangan didik lagu tu, kena betulkan balik. Didik balik, betul-betul balik. Jangan didik biarlah, tak apalah kalau lagu tu. Hang jangan lupa beli kitchen dekat abah. Siap order kitchen ni ataupun fridge magnet. Jangan lupa dah. No. Tak apa, hang kat airport pun tak apa. Abah nasihat sikit lah. Apa yang hang buat kat abah ni tak betul. Abah bukan minta hang mai rumah abah tidur 2-3 malam, tak perlu. Hang mai sejam pun cukup. Hang boleh mai tengok mak hang sihat tak sihat. Hang nak pergi bercuti, pergilah bercuti langsung setahun pun. Tapi baliklah tengok mak hang. Telefon mak hang ni duk tunggu. Anak mak ni duk tunggu telefon. Tak ada. Sampai dia kata kat lelaki dah, cuba cek kok internet tak boleh ke apa ke. Tak telefon budak-budak ni. Tuan-tuan, didik anak ni apa-apa pun hang kena telefon mak hang. Mak pun kata hang kena telefon pak hang. Jangan biar lagu tu je. Dengan bini, dengan anak boleh telefon satu hari 10 kali, tapi dengan pak, dengan mak 10 hari nak telefon sekali pun tak boleh. Jangan dah meninggal orang tua tu baru rindu. Betul tuan ni. Saya tertarik. Sebut berkenaan dengan perkara tersebut. Kadang kerinduan dekat orang tua ni dia perkara yang bukan senang. Sakit, yang paling sakit adalah kerinduan. Betul? Anak-anak muda yang tengok ni tuan-tuan, kadang ada yang muda lagi, mak pak ada, tolong jaga elok. Nanti mak pak dah tak ada, baru nak rindu. Kita sebenarnya main peranan. Kita kena tunjukkan yang terbaik terhadap anak kita, barulah anak boleh ikut kita. Tuan-tuan tahu tak doa? Doa, kita je cerita sikit. Doa minta ampun kepada mak bapak. Allahumma ghafirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira kama rabbayani saghira. Ya Allah, ya Tuhan, ampunilah dosa
Allahumma ighfir li dzunubi, ampun dosa aku. Wali walidayya warhamhuma, kau ampunilah dosa kedua ibu bapa aku, kau jaga mereka. Tapi tuan-tuan kena tahu dahsyat doa tadi ni dia berbeza dengan doa-doa lain. Sebab doa tu satu-satunya doa ada perkataan kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka jaga kami waktu kecil. Ya Allah, kau jagalah mak ayah aku ni semacam mana mereka jaga aku waktu kecil. Kalau tuan-tuan tak jaga anak tuan-tuan waktu kecil, tuan-tuan dapat tak doa tu? Oh tuan-tuan, faham tak tuan-tuan? Kita ni minta, ya Allah Tuhan, kau jaga mak ayah aku macam mana mereka jaga aku waktu kecil. Rupanya mak ayah kita tak jaga kita elok-elok. Allah nak jaga mereka ke? Tak jagalah, sebab tuan-tuan doa lagu tu. Tuan-tuan yang kata kama rabbayani shaghira. Tuan-tuan jadi bapa pula, anak tuan-tuan doa lagu tu, tapi tuan-tuan tak didik anak tuan-tuan betul-betul. Anak dia doa lagu tu, makbul tak doa dah? Kalau makbul tuan-tuan, mana kata tuan-tuan apa yang tuan-tuan bagi dekat anak tuan-tuan, tuan-tuan dapat balik. What you give, you get back. Tuan-tuan gagal didik anak elok-elok, buat bodoh dengan anak apa semua, tuan-tuan akan dapat balik apa yang tuan-tuan buat untuk anak tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, soal education, Nabi kata apa? Tengok kepada Nabi. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi kata, sebaik-baik kamu orang yang terbaik terhadap keluarga dia. Nabi kata, aku ni, nak bagi contoh ke hampa, aku ni terbaik terhadap keluarga aku. Bagaimana aku educate anak-anak aku, bagaimana aku educate Fatimah, bagaimana aku educate Ruqayyah, Ummi Kalsum, Zainab. Tentang hakikat dia lagu tu. Oh, jaga-jaga anda. Kalau lagu tu lagu mana? Betulkan balik. Takut salah. Kita lupa didik anak kita, boleh start balik tune. Didik anak kita elok-elok. Takut nanti tiba-tiba, pasal apa anak aku tak sayang aku? Pasal apa anak aku ni tak mai jenguk aku? Rupanya waktu kita muda lalu, anak kita ada kat rumah, kita buat bodoh lah. Dia kata, pandailah bini aku nak jaga dia, lantaklah. Kita buat bodoh. Bila dah tua, kita duk tanya, pasal apa anak aku tak balik? Rupanya kita buat bodoh dulu. Faham tak tuan-tuan? Oh tuan-tuan, dahsyat doa ni ada kama tu. Kalau kita baca, kita buat bodoh, kita tak tahu buat bodoh. Rupa-rupanya perkataan tu, apa yang awak bagi, awak akan dapat balik. Kalau kita didik main-main dengan dia, main-main lah kita akan dapat nanti waktu kita tua ni. Keampunan tidak ada masalah, soal keampunan. Tapi warhamhuma, soal kasih sayang kepada mereka, nak balik-balik. Oh tuan-tuan, cukup takut. Pasal apa anak aku tak pernah urut kaki aku? Pasal apa anak aku tak pernah picit-picit belakang aku? Pasal apa anak aku tak boleh nak ambil lumuk minyak kat tangan aku? Rupanya waktu kecil kita pegang anak kita bengkak kaki main bola, kita buat bodoh. Bila dah tua kaki kita bengkak, anak buat bodoh. Jaga-jaga anda. Okey tuan-tuan, kita berhenti setakat tu. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi kuliah yang akan datang berkenaan dengan pelaksanaan naluri terhadap anak, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din, Allahumma zidna ilma, Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna, Allahumma arzuqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran zahiran wa batinan wa qawlan wa fa'lan wa ibadatan wa amalan salihah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wa hidayah wa ridha wa inna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan.